Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita berjumpa lagi untuk video yang seterusnya, iaitu cikgu nak bincangkan mengenai tajuk linear law untuk kertas 2. Okay, so kalau kamu refer pada buku modul, ini adalah soalan muka surat 125. Okay, dan ini adalah contoh soalan paper 2 yang memberi markah 10 markah. Okay, dan soalan ini adalah soalan pilihan bahagian B. Kalau ikut format yang sebelum ni, ini adalah soalan pilihan dari bahagian B dan memberi markah 10 markah. Jadi soalan ini sebenarnya kalau kamu biasa dengan bentuk soalan dan kamu mahir menukar daripada bentuk tak linear kepada bentuk linear, jadi soalan ini adalah soalan yang patut kamu pilih. Okey, jadi untuk soalan yang kedua ni, okey, biasanya soalan paper 2 memang soalannya lebih kurang sama saja apa yang dia hendaki, iaitu soalannya kamu akan tulis jadual, daripada bentuk tak linear kepada bentuk linear. Jadual itu. Kemudian kamu akan lukis graf dan akhirnya kamu akan aplikasikan bentuk aplikasikan linear law ataupun hukum linear untuk dapatkan nilai-nilainya. Kita terus pada soalan nombor 2. Iaitu jadual menunjukkan nilai-nilai. Iaitu sebenarnya biasalah pendahuluan dia, jadi highlightkan saja persamaan. Dapat saja soalan, awak highlightkan persamaan asalnya iaitu persamaan non-linear. Dan P dan Q adalah pemalar. Ini adalah jadual yang diberi, iaitu X dan Y diberi di sini. Terus kepada soalan A. Salah satu nilai Y adalah tersalah catat. Nampak ini pun adalah maklumat supaya kamu alert lah. Mana nilai Y yang tersalah catat itu. So soalan A. Terus pada soalan 2A, gunakan skala 2 cm kepada 5 unit kepada kedua-dua paksi. 2 cm kepada 5 unit kedua-dua paksi. Plot. Terus je awak tengok kat sini. Plot graf XY melawan X kuasa 2. Ingat bila XY melawan maksudnya yang first ini mestilah adalah paksi menegak. XY itu mesti pada paksi menegak. Melawan maksudnya dia melawan paksi melintang iaitu X kuasa 2. Ramai yang akan buat silap, dia tertukar. Dia tertukar, letakkan mungkin kat sini dia tak tunjukkan X kuasa 2. Mungkin huruf T, temperature contohnya. Jadi mereka ada pelajar yang confused. Mana satu yang paksi melintang, mana satu paksi menegak. Jadi ingat, yang melawan itu adalah paksi melawan kepada siapa? Paksi melintang. Mesti menegak dahulu. Lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. So kita buat yang pertama dahulu. Sebelum tu kena lengkapkan jadual. Jadi jadualnya mestilah XY. Kalau kat sini X, ini Y, maksudnya kat sini dia pun paksi X. Pada paksi X mesti ada X kuasa 2. Pada paksi Y mesti ada XY. Jadi X kuasa 2 ni kita ambil daripada mana? Daripada nilai X yang dikuasa 2 kan. Jadi 2.5 kuasa 2. 2.5 kuasa 2. Untuk yang kedua, 3.0 kuasa 2. Boleh? So tak perlu tunjukkan jalan kerja, terus guna kalkulator dan carilah 2.5 kuasa 2 sama dengan 6.25. Terus masukkan dalam jadual 6.25. Kalau dalam exam sebenar, kamu boleh letakkan jadual kamu itu pada kertas graf. Di perpenjuru kertas graf, tak ada masalah. Awak lukis jadual itu pada perpenjuru kertas graf. Kemudian nanti soalan B pun, kamu boleh tulis jalan kerjanya pada kertas graf yang sama. Supaya pemeriksa tak perlu pusing kertas awak kan. Jadi memudahkan pemeriksa sebenarnya. Kalau kat sini dalam buku modul awak dah disediakan tulis dalam jadual. Lengkapkan semua 3.0 kuasa 2. Kamu akan dapat 9.00. Nampak tak cikgu maintain dengan 2 tempat perpuluhan kat sini supaya dia seragam.
Okey, jangan awak letak ini 6.25, kemudian 9, kemudian dan seterusnya. Dia tak seragam. Buat seragam, okey. Kalau 2 tempat perpuluhan, semua pun 2 tempat perpuluhan. Okey, lengkapkan ini. .00. Cikgu buat semua dalam 2 tempat perpuluhan. XY maksudnya X darab Y. 2.5 darab 1.0, 3.0 darab 27 dan seterusnya. Masukkan saja dalam jadual. Okey, cikgu terus kirakan. Awak boleh sama-sama kira dengan cikgu. Ini dapat 8.10, 14.35. Okey. Kalau kamu dapat lebih daripada 2 tempat perpuluhan, bundakan dia. Jadi dalam jadual ini hanya masukkan sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey, untuk linear law dibenarkan hingga 2 tempat perpuluhan sahaja. Tak perlu sampai 3 atau 4. 2 tempat perpuluhan cukup. Okey, so sekarang kita nak lukis skala kita. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak semak dahulu sebab kita tak tahu skala kita. Kadang-kadang tengok pada skala tu, kadang-kadang dia pintasan dia terlebih. Kan, ada kita plot graf, pintasan terlebih. Jadi kadang-kadang dia merugikan masa untuk kamu. Contohnya kamu dah betul-betul fix pada kertas graf ni, tiba-tiba dia punya pintasan negatif. Pintasan Y yang negatif, jadi kamu kena padam balik dan buat semula. Jadi sebenarnya kamu boleh semak. Kalau tengok video sebelum ni, cikgu ada tunjukkan video cikgu Hassan tu macam mana dia nak semak dahulu pintasan Y supaya kita dapat pintasan yang betul. Bila dapat pintasan yang hampir-hampir, nanti kita lukis garis penyuaian terbaik, kita dah tahu dah di mana pintasan Y kita. Jadi lebih mudah sebenarnya. Okay, caranya, kalau kamu tengok video yang cikgu share sebelum ni, dia ada tunjukkan guna kalkulator. Tapi di sini cikgu tak dapat cari kalkulator yang online. Jadi cikgu share macam ni lah. Okay, cara pintasan, nak cari pintasan Y daripada kalkulator, awak tekan mode 2 kali. Okay, tekan mode sehingga jumpa regression. Okay, jumpa perkataan reg ni. So, reg diperlu tekan nombor 2, butang 2 untuk kita setkan kepada regression ni. Kemudian bila kamu tekan nombor 2, kamu akan jumpa line. Line tu untuk linear. Jadi awak tekan butang nombor 1 untuk kita setkan kepada linear. Okey. So balik kepada asal lah. Bila kamu dah setkan kepada linear, dia akan balik kepada asal. Okey. So dalam kalkulator awak akan terpapar pada butang ke atas tu ada reg kat situ. Okey. So maksudnya dah set. Kemudian kita akan pilih 2 koordinat yang jauh. Okey. Maksudnya daripada koordinat yang ini, yang baru, bukan yang lama. Okay, kita ambil 2 koordinat yang baru. Contoh cikgu ambil yang paling hujung. Okay, jangan ambil yang dekat, ambil yang hujung. Dengan hujung contohnya. Ataupun satu dengan yang kedua last ni pun boleh. Okay, tapi cikgu ambil hujung dengan hujung. Check dahulu. Okay, so cikgu masukkan. Okay, kita pilih 2 koordinat itu, kita akan tekan butang. Okay, tadi 6.25, tekankan masukkan nombor dia 6.25. Kemudian tekan butang koma kat situ. Ada koma kan? Sebelah M plus tu. Okay, ada koma, awak tekan koma, kemudian awak masukkan koordinat untuk Y. Okay, Y koordinat dia dan tekan M plus. Okay, maksud kita nak simpan dalam memori kita. Kemudian boleh cancelkan dia ataupun clearkan dia. Dan masuk koordinat yang kedua iaitu 25. Kemudian tekan butang koma dan tekan nombor koordinat Y. Okay, untuk nombor yang kedua ni. Dan tekan M plus. Maksud kita ulang balik step yang sebelum ni. Dan clearkan dia. Okay, maksudnya maklumat kita sudah disimpan dalam kalkulator. Seterusnya awak akan tekan shift. Tekan 2. Okay, untuk kita pilih variation kat sini. Kita pilih tekan 2. Kemudian awak tekan arrow sehingga awak jumpa A, B dan R. Okay, awak tekan arrow ke kanan sehingga jumpa A, B dengan R.
So, A di sini menunjukkan pintasan Y. Okey, A di sini menunjukkan pintasan Y. B di sini menunjukkan kecerunan. Daripada data kita masukkan tu, dia boleh kita terus dapatkan nilai kecerunan dan pintasan Y. Jadi kita nak tengok sekarang pintasan Y. Jadi awak tekan butang 1 dan butang sama dengan. Okey, tekan butang sama dengan, kamu akan dapat negatif 10. So, ini yang kamu akan dapat negatif 10. So, negatif 10 ini adalah pintasan Y kamu. Okey, pintasan Y. Jadi, bila kita nak tulis paksi, okey, paksi kita, mestilah kita akan ada satu ruang untuk kita letakkan bacaan yang negatif. Betul atau salah? Kita akan pastikan kita ada ruangan untuk bacaan negatif, iaitu koordinatnya ada yang negatif kan, iaitu pintasan Y kita negatif 10. Okay, jadi kamu kena anggar macam tu lah. Supaya kenapa kita buat kiraan tadi? Supaya kita tahulah kita punya skala paksi kita ni ada yang negatif juga. Okay, so sekarang cikgu lukiskan paksi menegak. Paksi menegak. Okay. Jangan lukis dulu paksi melintang sebab kita nak tengok mana dia negatif kita. Okey, paksi menegak adalah XY. Label pada paksi. Okey, sekarang bacaan kita paling tinggi adalah 40. So, boleh mula dekat sini 40. Maksudnya kita mula daripada atas. 40. Dia kata 2 cm mewakili berapa tadi? 2 cm kepada 5 unit. Okey, cukup tak 40, ini apa? 35, 30, 25, 20, 15, 10. Betul berapa? 10, ini 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, kat sini kosong. Ini kita mula dengan negatif 5. Ini negatif 10. Okey, nampak Cikgu buat macam tu. Atau awak boleh turunkan lagi sedikit ke bawah pun tak ada masalah. Jadi kita tahulah di mana kita patut letak paksi melintang kita. Iaitu pada kosong. Okay, ini cara pantas untuk kita tentukan. Kalau kamu cuba jaya saja, buat saja, kemudian kalau salah padam balik, kadang-kadang itu merugikan masa kita, betul? So, ini adalah 5 juga, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ini adalah X kuasa 2. Okey. Selesai label, kita akan buat apa? Masukkan dia punya titik dia. Okey, nak masukkan titik 6.25, 2.50. X kuasa 2 adalah 6.25. Okey, kena hati-hati mana dia 6.25. So, ini 5, maksudnya 5, 6, 7. Okey, dua kotak kecil tu bernilai 1, betul tak? So, 6.25. Kalau tak dapat cari 6.25, kita kena cari 6.3 pun dah cukup. Okey, 6.3 ataupun bundakanlah mana yang terhampir. So, ini 6. Okey, ini 7. Kalau 6.25 tu dekat mana? 6. Ini 6, ini 7. 6, ini 6.5. Jadi, kita nak cari 6.25, mungkin tengah-tengah kotak dia tu. Okey. So, 6.25 dengan 2.50. 2.50. 1, 2, 3, 3. So, lebih kurang dekat sini. Cikgu besarkan. Okey, ini adalah 1, 2. Ini 2.5. Okey, 2.5. Ini adalah 6. Ini 6.5. Jadi 6.5. Kalau 6.25 tengah-tengah kotak dia tu. Okey, tengah-tengah kotak dia. Boleh?
So, bahagian ni pun kamu kena hati-hati juga. Sebab kita nak dapatkan garis penyuaian terbaik nanti. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua dia kata 9, X kuasa 2 9, XY 8.1. 9 dekat mana? 9 dua kotak sebelum ni. Okey, 9 dengan 8.1. 8.1. Ini 5, 6, 7, 8. Okey, 8.1 lebih kurang kat sini betul-betul pada 8 cikgu ambil. Okey. Okey, cikgu dah masukkan ke semua titik-titiknya. Okey, lebih kurang macam ni kamu akan dapat. Okey. So, sekarang kita akan lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Bila kita lukis garis lurus penyuaian terbaik, pastikan kita masuk, okey, titik-titik yang masuk tu maksimum mungkin. Okey, semaksimum mungkin. Kalau dia tak masuk semua sekali, maksudnya mungkin ada titik yang terkeluar. So, kalau titik itu terkeluar lebih daripada satu, pastikan dia seimbang, iaitu mungkin dia ada sebelah atas satu, sebelah bawah satu. Dia tak boleh dua-dua sebelah atas macam tu. Okey, jadi kalau macam ni dia tak seimbang. Okey, so kita sekarang tadi kita dah cari dah pintasan Y-nya iaitu negatif 10 kita dapat. Jadi kita boleh jangkalah, okey, pintasan Y kita sebab garisan kita tadi mestilah memintas paksi Y. Dan tadi kita dah kira dah pintasan Y kita dapat adalah negatif 10. So kita boleh cuba jadikan, okey, mesti garisan kita dapat nanti mesti memintas negatif 10. Okey? Okey. Jadi kita cuba susun balik ataupun kita apa kita panggil? Sesuaikan dengan garis penyuaian kita tadi. Okey, nampak tak? Lebih kurang macam tu. Okey. Mau kena pandai-pandai adjust lah. Pembaris, guna pembaris sudut sinar, pembaris panjang. Kalau beza sedikit pun tak ada masalah, tapi jangan terlalu banyak beza dia. Okey, nampak Okey, macam ni. Kita arrange sikit. Okey. Ini susah sikit nak susun ni. Okey. Susah juga. Okey, kalau tanpa melihat garis negatif 10 tu, kita boleh susun. Okey, nampak macam ni Okey. Okey. Kalau macam ni terkeluar atas kedua-dua, jadi kita kena susun balik. Okey, macam ni okey. Okey, macam tu Ataupun ni dah lebih negatif 10 dah. Itu terlalu jauh. Susun lebih kurang macam ni Jadi kamu kena susun lah, kena adjustkan sampai dapat pintasan Y-nya dan garis lurus yang kita dapat garis penyuaian terbaik. Okey, sekejap cikgu cuba dulu. Okey, kalau tengok apa yang cikgu dapat sekarang ni, okey, cikgu dah adjustkan. Mungkin kalau kamu guna kertas lagi senang sebenarnya. Okey, sebab cikgu guna komputer jadi susah sikit nak adjust betul-betul. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, nampak pintasan kita dah dapat negatif 10. Okey, dan kesemuanya masuk walaupun ada nampak yang terkeluar sedikit. Itu sebab tujuannya kita gunakan pangkah. Okey, bila pangkah walaupun kita cross dekat selain daripada tempat yang dia bersilang tu pun masih lagi dikira dia menyentuh lah. Okey, kita jangan buat dot macam ni. Dia pelajar dia buat dot macam ni. Bila dot macam ni, bila kita buat garisan, kadang-kadang tak nampak dia menyentuh. Okey, kalau kita buat pangkah, okey, kita buat pangkah bila kita buat garisan, okey, asalkan terkena pada garis pangkah tersebut, itu pun dah dikira masuk garisannya. Okey, jadi itu tujuannya. Okey, so sekarang dah siap dah soalan A kita dah siap. Kemudian kita terus kepada soalan yang kedua iaitu soalan B. Okey, gunakan graf anda dalam A untuk menjawab soalan berikut.
Okay, iaitu yang pertama, nyatakan nilai Y yang tersalah catat dan hitungkan nilai sebenar. Okay, nilai Y yang tersalah catat adalah, kalau kita tengok dalam graf yang kita dapat ini, kita boleh nampak ada satu titik yang terkeluar, yang tersasar daripada garisan penyuaian terbaik kita, iaitu nilai yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4. Jadi, titik yang keempat inilah yang tersalah catat. Jadi, kita akan cari nilai sebenar dia, iaitu sebab dia tanya Y. Nyatakan nilai Y yang tersalah catat. Jadi, Y pada titik keempat. 1, 2, 3, 4. Y-nya adalah 6.5. Jadi, kamu tulislah untuk soalan B1. Okay, kamu boleh gunakan ruang kat tepi ni untuk tulis jawapan kamu. B1, Y yang tersalah catat sama dengan 6.25. Okay, so ataupun Y initial, you tulis YI tu untuk initial, Y asal yang tersalah catat, dan hitungkan nilai sebenar. Nilai sebenar iaitu dia nak cari Y sebenar. Y sebenar. Macam mana cari Y sebenar? Kita akan dragkan Y ini ataupun titik kita ini, dragkan masuk balik kepada garis penyuaian terbaik kita tadi. Maksudnya kita ambil lah pensel, awak gunakan pensel awak. Okey, guna pembaris. Okey, Y saja yang tersalah catat, betul tak? Okey, titik X-nya tak tersalah catat. Jadi kita akan pada titik ini, ini titik yang keempat. Pada titik keempat, titik keempat 1, 2, 3, 4, ini titik dia. Nilai X kuasa 2-nya adalah 16 dan Y kita yang tersalah kat sini. Jadi pada titik 16 kita tadi, titik 16, awak letakkan pembaris pada titik 16. Dan Y yang sepatutnya adalah berada pada titik yang mana? Ya, titik yang berada betul-betul pada garisan tu. So pada titik 16 ni, titiknya adalah titik di sini tu. So cikgu buatkan dotted line kat situ. Zaidi ke dalam graf awak boleh tunjukkan di mana Y yang sebenar yang sepatutnya kamu dapatkan nilainya. Berapa nilai dia? Kita akan dapat. So nilai yang kita akan dapat adalah XY sama dengan, ini berapa nilai dia kat sini? 20, 21, 22. Jadi itu bukan Y dulu. Itu bukan nilai Y lagi ya. So nilai 22 yang kita dapat ni bukan nilai sebenar Y lagi. Sebab kita tengok pada paksi Y kita adalah XY. Jadi kat sini sebenarnya XY sama dengan 22. Jadi kita nak cari nilai Y kita, maksudnya kita akan gantikan nilai X-nya dengan nilai X kita lah. So Y sama dengan 22 bahagikan dengan X. So X kita berapa tadi? X kita adalah 4. Jadi nilai Y-nya adalah 22 bahagi 4. 22 bahagi 4 sama dengan 5.5. Jadi nilai Y yang sebenarnya kita adalah 5.5. Ramai pelajar yang akan buat silap adalah dia terus ambil nilai yang berada di sini. Ingat, nilai yang berada dalam graf kita adalah nilai, tengok pada paksi kita lah. Kadang-kadang kat sini log Y ataupun Y kuasa XY kat sini contohnya. Jadi kita kena cari nilai Y sahaja. So dapat 5.5. Selesai 6B. B1. Sekarang soalan B2, cari nilai P dan nilai Q. Mana nilai P dan nilai Q? So di sini kita akan refer balik persamaan asal kita tadi, iaitu Y sama dengan QX tambah P per QX. Ini cikgu tulis kat sini untuk B2. Soalan B2.
Okay, kita tengok, tulis balik persamaan kita tadi, iaitu persamaannya adalah y sama dengan persamaan asal QX tambah P per QX. So, ini adalah kita panggil apa? Persamaan tak linear. Jadi, kat sini kita akan applykan ataupun kita aplikasikan hukum linear untuk jadikan dia linear semula. Maksud kita akan jadikan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, Y besar di sini adalah XY kita sekarang. Kalau kita tengok pada graf, X kita sekarang adalah X kuasa 2. Okay, so Y kita mestilah XY dan X kita mestilah X kuasa 2. Jadi itu adalah pembayangnya ataupun cluenya yang kamu boleh dapatkan. Jadi macam mana daripada persamaan Y sama dengan QX tambah P per QX ni, kita nak jadikan dia sebagai Y ni mesti ada X di depan dia. Mesti ada X. Jadi macam mana kita nak wujudkan X dia bersama-sama dengan Y? Kita akan darabkan kesemuanya dengan X. Okay? So, kita darabkan Y dengan X, dia dapatlah XY. Darabkan QX dengan X, kita akan dapat QX kuasa 2 tambah P per QX darab dengan X. X dia boleh potong, so tinggal P per Q. So, kalau kamu tengok kat sini, okay, mesti kita ada Y sama dengan MX tambah C. Dan ingat, C kita mestilah tanpa sebarang perkali iaitu X ataupun Y. Okay, so M kita di sini adalah Q. Ini dua benda ni kita akan gunakan lepas ni, iaitu kita nak cari Q. So, kita boleh cari kecurunan daripada graf. Kita nak cari P per Q, kita boleh ambil nilai C, iaitu pintasan Y-nya. Jadi, yang mana perlu cari dahulu? Mestilah kita kena cari M dahulu. Kenapa? Sebab bila nak cari P, nilai Q pun kita masih lagi perlu cari dahulu. Betul? So, kita cari kecurunannya. So, kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Gunakan formula kecurunan garis lurus. Kita dapatkan 2 titik untuk cari kecurunan. So, kalau kita guna titik yang paling jauh, contohnya titik yang kita ambil tadi, masa kita semak tadi. Okay, dan di sini pun kamu dah boleh semak jawapan dia kan. So, jawapan ni mesti sama dengan apa yang kamu semak tadi, iaitu kamu tekan butang B untuk dapatkan nilai kecurunan dia. Okay, so cikgu ambil titik yang sama, iaitu titik ujung sekali. Ini titik apa? X-nya adalah 25, Y-nya 40 dan pintasan. Kalau kita nak ambil pintasan pada pintasan Y pun tak ada masalah, iaitu X-nya kosong, Y-nya negatif 10. Okay, so cikgu ambil titik yang paling hujung sekali, iaitu Y2 40 tolak Y1 negatif 10 perkan dengan apa tadi? 25 tolak kosong. Okay, dapat apa nilainya? 50 bahagi 25. Okay, 40 tolak tambah, tolak 10 maksudnya 50. 50 bahagi 25 dapat 2. So, M sama dengan 2. Oleh sebab itu, Q sama dengan 2. Nampak Kemudian nak cari C. Okay, PQ samakan P per Q sama dengan C. C kita adalah negatif 10. Jadi Q kita dah dapat dah, iaitu P per 2 sama dengan negatif 10. So, P sama dengan negatif 20. Jadi selesailah soalan kita. Okay, so nampak bentuk-bentuk soalan macam tu. Okay, yang pertama kamu kena lukis graf. Bila lukis graf mesti ada jadual. Okay, jadual ni sama ada diberi ataupun kamu kena lukis sendiri. Okay, jadual. Kemudian daripada jadual kita akan gunakan skala yang diberi untuk melukis graf dan lukiskan satu garis penyuaian terbaik di mana minimum 3 titik mesti menyentuh garisan penyuaian terbaik. Kalau boleh ke semua titik lagi bagus. Okay, kemudian
soalan yang seterusnya adalah dia menggunakan aplikasi kepada soalan linear law. Okey, aplikasi pada linear law, iaitu kamu perlu cari nilai P atau Q. Okey. So itu saja untuk kertas 2 linear law. Jadi kamu perlu praktis lebih banyak soalan yang berkaitan. Okey, boleh cari soalan trial ataupun soalan SPM sebenar untuk kamu praktis linear law. Okey, so cikgu berhenti sampai sini. Minta maaf kalau ada sebarang gangguan sepanjang video-video cikgu sebelum ni. Okey, so kita akan jumpa di video yang seterusnya, iaitu video soalan trial SPM. Okey.